A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صادقا وايمانا كاملا. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah semua alhamdulillah bertemu lagi kita pagi-pagi ni menyambung bacaan bersama. Hari ini insya-Allah kita masuk surah Taha. Alhamdulillah. Jangan lupa dah bila kita start membaca ni. Kalau siapa ingat, tarikh mula kita membaca ringkasan tafsir surah Al-Quran Al-Azim ni, tolong maklumkan. Diam tak diam, dah masuk muka surat 312. Habis dah surah Maryam. Kalau duduk kat rumah, buka buku tafsir, saya rasa tak sampai dekat sini. Saya duduk kelas, dulu Tafakur Fiddin 7 tahun, sekarang dah masuk sambung pondok 7 minggu, dah masuk tahun ke-8. Baru surah At-Taubah. Tapi itu tafsiran yang agak detail lah. Tafsir Ibn Katsir. Tapi tak apa, memadailah kita pagi-pagi ni daripada langsung tak baca tafsir, kita baca tafsir, ringkasan tafsir ni dah agak lengkap lah, cukup lah untuk kita sebagai mukadimah apa dia makna-makna, maksud-maksud yang disampaikan kita dalam Al-Quran yang kita baca sama-sama. Jangan kita langsung tak tadabbur, ya. Jangan kita langsung tak tadabbur, kita tak faham. Khatam lepas khatam, satu benda pun kita tak faham apa arahan, apa seruan, apa larangan, apa yang patut kita sampaikan kepada diri kita, ahli keluarga kita, ya, rakan-rakan kita berkenaan dengan apa yang ada dalam Al-Quran yang mulia ni. InsyaAllah hari ini kita masuk surah Taha, 12 ayat dia pagi ni. InsyaAllah tak panjang, 12 ayat. Ada Amirul Hakim. Assalamualaikum. Hari pertama tak dengar, tak apa. InsyaAllah hari surah Taha. Surah Taha kita tahu surah Makkiyah, 135 ayat. Makkiyah 135 ayat. Kita tahu bila sebut surah Makkiyah tu, maknanya apa? Maknanya banyak kandungan dalam surah-surah Makkiyah ni. Boleh kata bukan banyak lah, boleh kata semua lah. Kandungan utama dalam surah-surah Makkiyah ialah berkenaan dengan kandungan apa? Cepat jawab. Berkenaan dengan apa surah-surah Makkiyah? Akidah mentauhidkan Allah. Tu dia. Ustazah Nurul Somo yang laju. Orang lain kena laju sikit. Besok lawan Ustazah Nurul kita. Akidah. Belum syariat, tak ada lagi. Syariat semua kebanyakannya di masa Nabi dengan umat Islam berada di mana syariat banyak keluar? Madinah. Tak mandi ke semua ni? Cergas-cergas sikit kat Madinah, ya. Jadi surah Taha ni surah Makkiyah. Kita tahu cerita yang masyhur bila berkenaan dengan dilunakkan hati Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, untuk masuk Islam dengan ayat-ayat awal surah Taha. Macam-macam lah sirah dia tu. Bagaimana dia keluar nak marah, nak bunuh Rasulullah, tiba-tiba orang ni kata tak payahlah cari Rasulullah tu, anak-anak kau sendiri pun dah masuk Islam. Panjanglah sirah dia. Sirah dia ada 2 cabang. Satu cabang menyatakan dia lempang adik dia perempuan dia tu. Sirah lain kata tak, Umar tak lempang. Wallahualam, tak penting. Yang penting kita tahu Sayyidina Umar Al-Khattab dilunakkan hatinya dengan mendengar surah ni. Juga dilunakkan hatinya dengan doa daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dikuatkan jemaah Islam ketika di Madinah tu dengan diislamkan dua orang, salah satunya Umar ataupun Abu Jahal. Wallahu alam. Taha. Kenapa Taha? Kita dah tahu dah dalam syarah-syarah sebelum ni. Ini benda yang kita tak tahu. Kita tahu yang kita tak faham. Alif Lam Mim, Taha, Shad, dan sebagainya, bukanlah untuk kita nak mencari-cari takwilan makna-makna ni. Tetapi pada surah Taha ni ulama bincang pasal satu perkara. Adakah Taha tu nama salah satu lagi nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iaitu boleh baca. Siapa rajin boleh baca. Ada 2 pandangan. Siapa malas dengar. Ustaz Basir ada syarahkan, ya.
Dengar, ada dua pandangan ulama. Satu mengatakan ya, Toha tu atau dalil tertentu ialah salah satu nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran dia bagi tahu Ahmad. Toha ni sebahagian ulama kata sebahagian lagi nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ulama syarahkan ada tak kurang daripada 100 nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tak apa. Tapi ada ulama kata tak. Toha ni satu lagi makna yang kita tak faham. Ya, Allah rahsiakan makna Toha tu daripada kita. Kita akan jumpa kejap lagi dalam penerbit tak memilihkan syarah ni. Jadi baca semula syarah berkenaan dengan ayat Allahumma salli ala Muhammad Ar-Rahman wa ala arsyistawa, ya. Kita dah jumpa dah sebelum ni banyak kali dah. Allah kata akulah Tuhan yang bersemayam di atas arasy. Jadi adab kita ialah kita boleh pilih dua penjelasan berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Satu, cara-cara ulama salaf dan dua khalaf. Dua-duanya mensucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk. Tak ada masalah. Ya. Dan juga tak salah kita kata Allah bersemayam di atas arasy. Tak salah. Sebab apa? Allah sendiri cakap Allah bersemayam di atas arasy. Sekadar terjemahannya. Ya. Jadi apa pula maknanya? Maknanya seperti penerbit dah pilih nota 509 tu. Sifat Allah yang wajib kita imani. Wajib itu. Allah bersemayam di atas arasy. Tetapi bersesuaian dengan kebesaran Allah dan kesuciannya. Hari ini juga kita jumpa cerita bagaimana Nabi Allah Musa AS kali pertama diangkat kerasulannya. Ni Mak Saleh pun ada cerita ni dalam Bible. The story of the burning bush. Kalau baca ke internet tu hati-hati. Ada satu jalan daripada betul-betul kitab-kitab Injil yang macam-macam tu. Cerita Moses dan the burning bush bercakap dengan Allah. Satu, Nabi Musa ni boleh berkata-kata terus dengan Allah. Bagaimana? Wallahu a'lam. Kedua, ada cerita-cerita menggunakan cerita-cerita Israeliat. Tahanlah sikit. Tapi cerita-cerita daripada kitab-kitab pendeta-pendeta Nasrani ni tak bolehlah kita ambil jadi sandaran. Walaupun sekadar cerita kan. Ambil yang daripada Al-Quran. Ya, ada Al-Quran. Ini kali pertama Nabi Musa diangkatkan ke rasulan dia ketika dia nak balik ke Mesir. Dia duduk dengan rumah Nabi Syuaib, dia nak balik ke Mesir selepas lebih 10 tahun macam itulah. Dia bawa ahli keluarga dia sesat. Disesatkan oleh Allah untuk diangkatkan ke rasulan dia. Mungkin besok kita tambah sikit lagi pasal bagaimana diangkatkan ke rasulannya. Wallahu alam. Insya-Allah hari ini kita baca 12 ayat saja daripada surah Taha dan ringkasan. Saya tengok penerbit hari ini pilih ringkasan cerita pasal perjalanan Nabi Musa itulah. Dan dengar kata-kata Allah di belakang pohon yang terbakar tu. Wallahu alam. Silakan. Kongsi-kongsi link pagi ni dengan keluarga masing-masing insya-Allah. Semoga memberi manfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقباس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى
إني أنا ربك فاخلع نعلي إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوا إنك بالوادي المقدس طوى. Terjemahan dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Toha. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, iaitu Muhammad, agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan daripada Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, iaitu yang Maha Pemurah, bersemayam di atas arash. Nota di bawah bermaksud Allah bersemayam di atas arash menurut cara yang layak baginya, kerana Allah Maha Suci dari segala-gala cara yang difikir dan difahamkan, iaitu yang layak dengan kesuciannya. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara kedua-duanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sesungguhnya dia mengetahui rahsia dan yang tersembunyi. Nota di bawah, maksud ayat ini ialah tidak perlu menguatkan suara dalam berdoa, kerana Allah mendengar doa walaupun diucapkan dengan suara rendah. Dialah, iaitu Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Dan adakah telah sampai kepadamu kisah Musa ketika Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyalaan api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Maka ketika dia menghampiri ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua sepatumu, kerana sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Tua. Tafsir Jalalain, idh ra'a naran faqala li ahli. Ketika Musa melihat api, maka berkatalah dia kepada keluarganya, iaitu kepada isterinya, Umkuthu, tinggallah kamu di sini. Ini berlaku sewaktu dia berada dalam perjalanan daripada Madian menuju ke Mesir. Inni anastu naran la'alli atikum minha biqabas. Sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya untukmu, iaitu berupa obor yang dinyalakan pada sumbu atau kayu. Au ajidu 'alan nari huda, atau mungkin aku akan mendapatkan petunjuk di tempat itu yang dapat menunjukkan jalan. Pada saat itu Nabi Musa kehilangan arah jalan disebabkan gelapnya malam. Nabi Musa mengungkapkan kata-katanya dengan memakai istilah la'alla, yang artinya mudah-mudahan, kerana dia tidak merasa yakin dengan apa yang telah dijanjikannya itu. Falamma ataha, maka ketika dia datang ke tempat api itu, iaitu di pohon Ausaj, Nudiya ya Musa, dia dipanggil, hai Musa. Ini, dibaca ini kerana dengan menganggap lafaz Nudiya bermakna qila, dan bila dibaca anni maka dianggap ada huruf ba sebelumnya. Ana, lafaz ana di sini berfungsi menguatkan makna yang terkandung di dalam ya mutakallim. Rabbuka faqla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddas. Tanggalkanlah kedua terompahmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang disucikan atau lembah yang diberkati. Tua, lafaz tua di sini berfungsi sebagai badal, iaitu pengganti, atau ataf bayan, penegasan kembali. Kalau dibaca tuan maka dianggap sebagai nama tempat sahaja, dan jika dibaca tua dalam bentuk lafaz yang muannas, maka dianggap sebagai nama daerah dan alam, iaitu nama, sehingga tidak menerima harakat tanwin. Kisah Nabi dan Rasul. Selama 10 tahun Nabi Musa tinggal di rumah Nabi Shu'aib. Dia menjalankan tugasnya menggembala kambing. Setelah selesai daripada tugasnya itu, Musa dan keluarganya pergi meninggalkan Nabi Shu'aib saat musim dingin. Musa tersesat di jalan yang ditempuhinya sehingga tidak tahu arah yang dituju. Padahal saat itu isterinya sedang sarat hamil. Pada malam yang teramat dingin itu, perut isterinya itu memulas berasa ingin melahirkan. Musa kemudian mengeluarkan batang kayu untuk memberi api untuk isterinya sehingga mereka tidak kedinginan dan dapat bermalam. Musa berusaha untuk menyalakan apinya hingga berasa lelah. Maka dilihatnya sedikit cahaya daripada kejauhan. Dia tidak tahu bahawa cahaya itu adalah cahaya Allah Subhanahu Wa Taala.
Musa berkata kepada isterinya, tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu daripada tempat api itu. Jika tidak, aku dapat membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan. Tak kala Musa menuju api itu, dia melihat api itu berupa cahaya yang memanjang dari langit ke sebuah pohon, iaitu pokok Ausaj, sejenis pohon berduri yang sangat besar. Musa pun berasa bingung disertai rasa takut ketika melihat api yang begitu besar tanpa ada asap sedikit pun. Api itu menyala pada pohon berwarna hijau. Api itu semakin membara namun hanya membuat kehijauan pohon itu semakin bertambah. Ketika Musa mendekatinya, dia bersegera berundur dan kembali. Kemudian Musa diseru daripada balik api itu. Pada saat dia mendengar suara itu, dia merasa tenang dan kembali. Tak kala mendatanginya, dia diseru daripada arah lembah sebelah kanan daripada pohon itu yang berada pada tanah yang diberkati. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, pengurus seluruh alam. Musa meyakini bahawa itu adalah suara Tuhannya yang maha tinggi. Riyadus Salihin. Daripada Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Allah mewahyukan kepadaku agar kamu saling merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang membanggakan diri pada yang lain dan tidak ada seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas memberikan beberapa pelajaran, di antaranya yang pertama, wajibnya tawaduk, haramnya sombong dan dilarang menyakiti orang lain. Yang kedua, tawaduk yang terpuji iaitu milik Allah, Rasulnya, ulama dan semua manusia apabila dimaksudkan dengan hal itu mengharap redha Allah. Sesiapa yang berbuat demikian, maka Allah akan meninggikan kedudukannya dan mengharumkan namanya. Tawaduk kepada orang zalim sungguh dia telah hina yang tidak meninggikan taraf darjatnya. Hadis Nabawi. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menerangkan kepada kami tentang 5 hal. Sesungguhnya Allah tidak pernah tidur dan tidak seharusnya ditidur. Dia berkuasa menurunkan timbangan amalan dan mengangkatnya. Dilaporkan kepadanya segala amalan pada waktu malam sebelum dimulai amalan pada waktu siang. Dan begitu juga amalan pada waktu siang akan diangkat kepadanya sebelum dimulai amalan pada waktu malam. Hijabnya adalah cahaya. Dalam riwayat Abu Bakar, api bukan cahaya. Seandainya dia menyingkapkannya, pasti keagungan wajahnya akan membakar makhluk yang dipandang olehnya. Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim. Nasihat dan pengajaran. Nabi Musa diberi gelaran Kalimullah, artinya orang yang diajak bercakap-cakap oleh Allah. Baginda juga termasuk Nabi yang digelari Ulul Azmi kerana keteguhan dan kesabarannya dalam menghadapi umatnya. Sesungguhnya rasa malu dan membalas kebaikan sentiasa menjadi kebiasaan baik bagi umat yang soleh. Seseorang bila beramal dengan ikhlas kerana Allah meski mendapat upah atau hadiah tanpa dikehendakinya, maka dia tidak tercela dan tidak akan mengurangi nilai keikhlasan dan pahalanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Ada banyaklah benda dalam syarah ini, tapi insyaAllah kita sambung sikit besok. Kita sambung besok berkenaan dengan kisah kerasulan Nabi Musa AS ni akan disambung besok. Bagaimana Allah menyeru Nabi Musa untuk berkata-kata. Dah dimaklumkan sini, Nabi Musa digelar sebagai Kalimullah. Boleh berkata-kata terus dengan Allah. Bagaimana? Wallahu a'lam. Ya, sifat-sifat Allah, melihat, berkata, mendengar, tangan. Kita dah ulang balik tadi. Ialah ayat-ayat mutasyabihat yang tak perlulah kita cari takwilan mananya khusus. Ya. Sekadarnya nak pula kita ni orang awam. Berbeza dengan kita, kalaulah ulama-ulama tu untuk melawan pahaman-pahaman tak betul tu, maka mereka keluarlah detail-detail hujah-hujah ni. Ya. Ada yang takwil, ada yang tak takwil. Untuk kita tak perlu. Tak payahlah benda-benda macam ni nak jadi alasan kita nak berbalak-balak ni. Satu, kita bodoh. Bodoh kita ni sebenarnya. Jadi kita sekadarnya lah. Dalam bab tauhid ni, taklah kita diseru untuk mencari-cari benda-benda begini. Mentauhidkan Allah dan tidak sekali-kali mensyirikkan Allah tu lagi penting. Itu fardu ain. Bab-bab lain tu mungkin menjadi fardu kifayah saja. Walaupun dalam bab akidah. Jadi kita hati-hati.
Jangan masuk dalam perbincangan yang tak menguntungkan kita. Baik, itu satu bab ya. Ar-Rahman ala arsy istawa. Kemudian kita diangkatnya Nabi Musa tu, besok dia akan sambung lagi bagaimana Nabi Musa diberikan mukjizat dalam bentuk tongkat, dikeluarkan cahaya daripada ketiaknya. Nabi Musa memohon seorang pembantu, Nabi Harun sebagai pembantu dia diminta Allah. Dimohon satu doa yang kita baca semua, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, lapangkan dadaku ya Allah, lancarkan percakapan aku supaya orang faham apa-apa aku nak cakap ni. Kita sama-sama bacalah tu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa. Besok kita jumpa insya-Allah. Ditakbir lagi cerita Nabi Musa ni takbir lagi cerita Nabi Musa bagaimana dia akan berkata-kata dengan Allah. Banyak lagi lah. Ingat, dalam banyak-banyak rasul, Nabi Musa dan umat dia paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Berulang-ulang kali. Cerita Fir'aun. Raja Mesir, semuanya orang panggil Fir'aun. Tetapi pada zaman Nabi Musa ni ada satu. Saya lupa dah nama dia. Mungkin besok lah kot. Sahabat-sahabat yang rajin mencari, pergi cari. Siapa nama, secara amnya dipanggil Fir'aun lah. Tapi dalam nama dia betul, ada nama dia. Yang pada zaman Nabi Musa, saya lupa lah, Imhotep ke apa, lupa lah. Dia ada Ramses, dia ada macam-macam lah. Dekat Museum Mesir tu ada, dekat Museum Mesir ada. Betul lah kata ulama, Firaun ni masa hidup nyusah korang, mati pun nyusah korang. Saya pergi tengok pun kena bayar. Masuk museum tu dah kena bayar lah. Nak masuk bahagian nak tengok mami ni, mumia, kena bayar lagi. Tapi dah terlanjur pergi, bayar je lah nak tengok. Memang ada lah. Mami-mami pada zaman tu semua ada. Anak dia dan sebagainya. Wallahualam, besok kita sambung. Solat alat menjalin hubungan dengan Allah. Penerbit pilih title tu, tapi kebanyakannya menceritakan bagaimana kata-kata Allah dengan Nabi Musa dan kata-kata Nabi Musa dengan Allah tu. Besok mukjizat diangkat kerasulan dan sebagainya. Wallahualam. Begitulah. Kalau sikit-sikit pun tadabbur, perempuannya kita faham. Kita faham surat-surat yang kita baca. Bukan sekadar kita membacanya saja. Pada 12 ayat ni pun ada bab akidah. Walaupun satu cuik kat situ tapi akidah besar. Sampai benda yang boleh jadi perbalahan besar kat situ. Jadi kalau nak baca syarah bab ayat yang 5 tu, ada beberapa ayat akidah. Ayat 5, bersemayam atas aras, kemudian pasal nama-nama Allah. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada dia, mempunyai nama-nama yang terbaik. Asma wa sifat kita tahu, sifat Allah semua, sifat-sifat kamalat tu sifat Allah. Allah bersifat dengan sifat-sifat kamalat satu. Tapi di sebalik itu pun kita kena ingat juga, Allah juga bersifat dengan bongkak, takabur. Allah boleh memberi bala dan sebagainya. Kita kena tengok dua-dua sifat tu. Sebab tu dalam hati kita, dalam ibadah kena zahirkan dua perasaan. Apa dia dua perasaan tu dalam beribadah? Banyak kali dah sebut ni. Dua perasaan memang kena hadir sungguh. Kalau tidak, tak berapa menjadilah ibadah kita tu, semayang kita pagi tadi, zikir kita pagi tadi. Ada dua sifat kena secara semula jadi datang pada diri kita. Satu, rojak. Apa dia rojak tu? Berharap. Kita kena harap sungguh-sungguh. Bukannya Allahu Akbar, beres semayang tu dapat pahala 27 kali ganda, zikirnya duduk antara majlis ilmu dapat pahala fardu. Tak semestinya. Kita kena berharap. Di sebalik berharap tu kita kena ada, dia salah satulah dulu, tak kisah. Kita kena ada rasa apa? Khauf, takut. Bimbang ya Allah, sedekah aku, buat baik aku pada mak ayah aku, tak kira. Kita ingat kita pergi besok, dah mati besok, beres. Dalam kubur nikmat dah. Dah, kita bimbang. Bimbang, muflis. Muflis tu satu bab, pergi dengan pahala. Ni pergi tanpa pahala langsung. Orang muflis pergi dengan pahala banyak. Menggunung pahala dia ke akhirat. Mari Nik Hidayati. Abu, kau ngumpat aku dulu. Ali, minta sampai habis pahala, bahkan diberi pula dosa. Na'udzubillah. Kita takut yang tu Jadi dalam ibadah kena ada dua sifat, khauf dan rojak, takut dan berharap. Wallahu a'lam, insya-Allah. Panjang umur, sihat tubuh badan. Besok kita sambung surat kedua, ayat 13 sampai 37. 13
13 sampai 37. Sekali lagi hati-hati kalau baca cerita-cerita bab Nabi Musa khususnya dalam internet, dalam Google, sebab dia jalan cerita dia ada 3 Satu daripada tafsiran, okey, itu okey. Daripada ulama kita. 2 daripada cerita-cerita Israiliyat, tahanlah sikit. Ketiga yang tak bolehnya daripada pendeta-pendeta Nasrani, daripada jalur-jalur kitab-kitab Injil, walaupun lebih kurang sama je cerita dia. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.